kalau aku tolong, aku mati. So saya just tengok lah. Saya tengok dengan Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dekat channel YouTube Ashraf Jeffrey. Terima kasih kepada semua yang dah subscribe. Kepada yang belum subscribe, harap anda pun boleh subscribe sekali. So, untuk video ketiga ni, saya nak kongsikan dengan anda tentang banjir besar dekat Kelantan pada 2014. First kali saya nak mulakan dengan ucapan takziah kepada mangsa banjir dekat Selangor, dekat Pahang untuk tahun lepas. Which is banyak video-video sedih yang orang kongsikan. Memang betul-betul mengingatkan saya masa banjir besar 2014 dekat Kelantan. So, 2014 tu, saya punya kedai berada dekat Rantau Panjang bersebelahan dengan Sungai Golok. So, biasanya memang akhir tahun banjir tu akan berlaku dekat sana. Itu adalah perkara yang common. Even syarikat insurans pun dia tak nak cover insurans dekat kawasan tersebut sebab memang diketahui banjir dekat situ. And biasanya dia tak akan lebat macam tu lah. Air dia tak akan naik secepat tu. Masa pukul 7 malam sebelum banjir naik tu, air belum naik lagi. Atas jalan raya pun tak ada air lagi ketika tu. So kita expect yang kalau banjir sekalipun the next day lah, kita dah angkat sedikit barang naik, cuma tak tinggi sangat. But then pukul 12 malam kita baca berita yang kawasan depan tu dah banjir gila dah. Pukul 2 saya punya ayah pergi dekat sana, dan pukul 4 baru saya pergi dekat sana. Sampai dekat sana saya pergi dengan abang dan juga saya punya sepupu. So sepupu saya pun dia ada kedai dekat sana, kedai kosmetik. Sampai satu tempat tu, kereta biasa dah tak boleh lalu. Kereta biasa memang dah tak boleh pergi dah. So, kita orang patah balik dulu. Kita orang solat subuh. Solat subuh dan kita orang pergi dengan Pajero. Pergi dekat sana, sampai satu level juga, sampai satu tempat tu, kereta pun dah tak boleh pergi. Bila kita orang nak harungi dia, nak harung dia, kereta pun dah tertolak ke kanan. Arus dia mengalir kuat gila dari kiri ke kanan. So kita orang decide untuk berjalan kaki sampai ke kedai lah. Ada rasanya dalam 10 km juga nak sampai ke kedai tu. Tapi sebab dah terdesak kan, so kita orang pun jalan. Abang saya dekat depan, saya dekat tengah. Saya dekat belakang sekali. Sepupu saya dekat tengah. Kita orang jalan dengan sangat-sangat perlahan sebab air sangat-sangat deras. Sampai satu tempat tu rasanya baru tak jauh lah. Saya rasa tak sampai 200 meter pun dari tempat kereta yang kami parking tadi. Abang saya tiba-tiba hanyut. Dia hanyut di bawah arus ke kanan. Ketika tu dia minta tolong. Dia panggil saya, minta tolong kan. Saya macam, kalau aku tolong, aku mati. So saya just tengok lah. Saya tengok dengan harapan supaya dia tak lemas ke apa dekat sana lah. And ketika tu juga, masa dia minta tolong, sepupu saya pun dia hanyut. Dia macam dah hilang balance. So saya pegang sepupu saya, tapi saya abaikan abang saya. And ketika tu juga saya nampak abang saya hilang dari pandangan lah. Macam, ya Allah, apa yang berlaku ni kan. Dah lah kedai habis, tenggelam kena air. Barang-barang komputer tak payah cerita lah. Laptop gaming yang harga 4,000, 5,000, 6,000 semua tu dah tenggelam dekat sana. Sekarang abang pula mati kan. And kebetulan dekat kawasan tu ada satu kedai lah, shop lot. So tanpa fikir panjang, saya naik minta izin nak masuk kedai dia, nak pergi ke pintu belakang, nak tengok abang saya, takut ada dekat sana kan. So saya panggil dia, abang saya panggil nama dia, saya jerit nama dia, tapi 10 minit tak ada apa-apa sahutan lah. And ketika tu sepupu saya dia dah terduduk sebab tadi kan dia nak hanyut kan. So dia terfikir macam kalau dia yang mati macam mana. Memang muka dia dah pucat biru. Memang nampak ketakutan dekat muka dia tu. And saya ketika tu clueless. Takkan saya nak call mak saya, Umi, abang dah tak ada. Takkan nak cerita macam tu kan.
Seriously, saya dah tak tahu nak buat apa-apa. So, saya pun pergi dekat belakang tadi. Saya jerit tau. Sebab, yelah, arus tolak dia ke belakang kedai tu lah. Kalau kita fikir, kalau nak senang faham macam tu. So, saya jerit nama dia dekat 30 minit juga. Saya jerit. Alhamdulillah, ada sahutan. Dia pun cakap, dia tersangkut dekat pokok. Alhamdulillah. Memang saya ketika tu rasa macam, oh, okay. Happy. Tapi, masa saya pegang sepupu saya tu, yang tadi, kan, saya terlepas handset saya. And handset saya dah masuk air. Masa tu saya pakai Huawei Mate 7. Huawei Mate 7 dah rosak, tak boleh buka semua. Jadi saya tak boleh nak telefon umi saya, tak boleh telefon ayah saya. Memang dengan harapan, apa kita cakap, bertawakal sajalah, bertawakal macam tu. Dan bila ada bomber lalu dekat depan kedai tu, saya pun minta tolong bomber sebab abang saya dia tersangkut dekat pokok. Saya minta tolong ahli bomber untuk tolong selamatkan abang saya. Ahli bomber datang, tengok belakang, dia cakap, oh maaf lah, dia tak boleh, dia kena pakai sampan, something like that lah. So tunggu lagi daripada pukul 7 pagi, tunggu sampai pukul 10. Datang bomber lain dengan bot. Dia pun tengok macam, oh dia tak boleh tolong juga, arus sangat laju dekat kawasan tu dan sempit. Bot dia tak boleh nak masuk situ, bot dia besar. So tunggu lagi lah, tunggu sampai pukul 5 petang. So 5 petang tu askar datang and askar dapat selamatkan lah abang saya. And saya ingat cerita dia habis sampai situ saja. Masa tu memang kita cakap satu memori yang sampai sekarang saya takkan lupa lah. Abang saya lemas dekat situ, alhamdulillah dia selamat kan. Tapi cerita bersambung. So, kita orang pun balik rumah. Dan ditakdirkan Allah, biasanya Kota Baru tak banjir. Tiba-tiba Kota Baru banjir. Just 2 ataupun 3 hari selepas rantau panjang banjir. Banjir rantau panjang tu, depan kedai yang saya duduk tadi, ada sekolah Ma'had. Kalau tak silap saya, di hadapan dia, Ma'had tu tenggelam 2 tingkat tau. 2 floor tenggelam tau. Memang, air tu memang melampau gila lah. So, ditakdirkan Allah, Kota Baru pula banjir. Rumah yang saya duduk tu pun banjir. And naik air lah. Jadi kami pun berpindah pergi ke rumah nenek yang ada dekat Bacok. Dekat situ tak naik air. Alhamdulillah, lepas 1 minggu lari dari air tu. So, saya pun balik dekat rumah untuk cuci rumah kan. Untuk lumpur-lumpur. Sebab air dalam rumah saya naik sampai, rumah saya 2 tingkat ketika tu. Sampai first, apa kita cakap, tangga kan, dia macam ada pusing macam tu kan. Lebih kurang dalam 8 anak tangga macam tu. So, air memang naik sampai level tu. So, lumpur banyak gila. Saya pun cuci. Saya dengan abang saya lah cuci. Abang ipar ketika tu ada, tapi dia disebabkan dia ada bisnes di klinik dan dia pun ada bisnes ambulans, dia utamakan orang luar lah. And itu memang kita punya persetujuan lah. Sebab memang ketika tu kalau anda datang Kelantan 2014, anda boleh pergi dekat Kuala Krai, anda akan rasa betapa patutnya kita bersyukur. Banyak gila rumah yang hilang. Bukan tenggelam tak, tapi hilang, hanyut di bawah arus kan. So kita orang setuju yang okey, abang ipar dengan ambulans tu pergi tolong orang. Tak apa, rumah kita tolong settlekan. So saya dengan abang saya settle. Tiba-tiba abang saya dia mula-mula dia cakap dia pening kepala, dia sakit kepala. So dia pun pergi tidur lah. Dia pergi tidur dalam bilik dia. Then Tiba-tiba masuk CCU lah. Kalau tak silap saya, dah pakai oksigen bagai, dia dah tak sedarkan diri semua. Masuk kuman lah, dalam pneumonia ke apa istilah dia, saya tak pasti, saya tak pandai medical term ni. Tapi dia masuk kuman dalam paru-paru dia. So masa tu kita orang pun pasrah. Saya memang orang yang sangat emosional, memang senang sangat nangis. Bila masuk je tempat melawat tu, dia macam 2 orang saja boleh pergi macam tu. So saya pergi tu, saya dah menangis. Macam mana kita cuba tahan menangis tu, tapi tak dapat lah. And masa tu memang redha lah. Kalau abang dah tak ada ke, kita redha. Tapi alhamdulillah lah, Allah panjangkan umur dia sampai sekarang dia hidup lagi. Dia pun CEO kepada Mona Lisa and banyak lagi company yang dia ada. Tapi apa yang saya nak kongsikan dengan anda dalam video kali ni ialah kadang-kadang setiap orang akan diuji oleh Allah macam tu. Lepas kita dah lepas settle case abang saya ni yang banjir tadi kan, yang askar dah selamatkan, the next day kita orang pergi dekat kedai. Masa tu kita orang nampak Asus ROG terapung kan.
clueless, speechless, tak tahu nak cakap apa. Memang rasa down, nak kata down pun tak down sebab dah pasrah ketika tu. Kerugian yang kami hadap pada tahun tersebut ialah 400,000. Tapi Allah bagi lagi tinggi. Allah bagi lagi tinggi pada tahun tu. Alhamdulillah. Walaupun the next year is a GST year. Bulan pertama GST tu memang naya lah. Hari pertama saya ingat sales pun memang menangis lah. Pendrive keluar 1 biji je. Tapi yes, Allah bagi balik. Saya ingat the benda yang, moment yang paling betul-betul ingat masa tu saya menjual dekat Mona Lisa KB Mall. Ada customer 2 orang lelaki, dia datang cari external hard disk tapi bila bercakap dengan dia, saya tak rasa dia orang Kelantan. So saya tanya, bang dari mana bang? Saya dari Melaka. Okay, kenapa bang datang sini? Oh tadi saya datang tolong-tolong cuci-cuci lumpur semua kan. Lepas tu saya tanya lagi, kenapa bang tak beli external hard disk dekat Melaka je, kenapa beli dekat sini kan? Dia pun bagi tahu, oh kalau saya beli dekat sini awak pun dapat duit. So dapatlah tolong banjir sikit kan. Saya sampai sekarang saya terkesan dengan ayat dia ni, which is memang terharu gila. Walaupun dia beli tu RM200 je untuk sebuah external hard disk, tapi the action itself betul-betul buat saya terkesan lah. Rasa macam nak tolong orang, rasa nak bantu orang. And seriously, bila dah berlaku semua benda ni, saya bersyukur lah. Saya bersyukur. Alhamdulillah, di setiap ujian tu ada rahmat dia. Kita kena bersabar, kita kena redha dengan apa yang berlaku. And itu pengalaman banjir saya pada 2014 dekat Kelantan ni. Saya harap banjir tu dah tak berulang. Tapi lepas tu kita orang dah decide lah keluar dari kawasan tu, tempat rantau panjang yang banjir tu. Kita orang keluar ke tempat yang lebih tinggi. Masih lagi di rantau panjang tapi kawasan yang lebih tinggi untuk elakkan masalah pada masa akan datang. Tapi itulah kan, ujian Allah ni, bila dia nak bagi, dia bagi je. Jadi kita kena bersedia, kita kena bersyukur, kita kena redha. Itu saja untuk kali ni. Kalau anda rasa perkongsian saya ni bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share. Terima kasih kerana menonton. Biar jumpa lagi.